Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmah, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permusyawaratan bagi mentadbir maslahat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentiasa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, dipohon anugerahkan taufik-Mu, hidayat-Mu, dipohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang bertukar fikiran pada segala perkara yang dimetangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebihan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seluruh alam sekalian. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Ucapan di bawah usul berkenaan perkara takbir kerajaan. Peraturan Mesyuarat 17. Yang berhormat Mersing. Terima kasih Datuk Yang Tua. Datuk Yang Tua, Parlimen Mersing merupakan salah satu parlimen yang mempunyai jumlah kawasan FEDA yang agak besar. Parlimen Mersing mempunyai 11 kawasan FEDA, satu kawasan ladang FEDA dan satu sentuhan kasih yang telah ditutup pada tahun ini. Kawasan-kawasan FEDA ini adalah di bawah pentadbiran FEDA Wilayah Johor Bahru dan FEDA Wilayah Segamat. Saya ingin membangkitkan isu-isu melibatkan peruntukan-peruntukan yang diberikan kepada FEDA berdasarkan Belanjawan 2024. Pertama, berkaitan penyelenggaraan dan bil lampu jalan FEDA, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM7.7 juta setahun bagi menanggung kos operasi lampu jalan di kawasan FEDA. Saya menyambut baik cadangan ini. Saya ingin bertanyakan, adakah lampu jalan akan menggunakan tenaga elektrik atau tenaga solar? Berapakah jumlah lampu jalan yang akan dipasang di gugusan FEDA Tenggara, gugusan FEDA Nita dan gugusan FEDA Endau dalam Parlimen Mersing? Dan adakah program khusus ini akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang? Kedua, berkaitan program kelestarian FEDA, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pembinaan 12 pusat hemodialisis dengan peruntukan RM21 juta di 11 wilayah FEDA dan sebuah lagi di premis Yayasan FEDA. Saya ingin memohon pihak FEDA Wilayah Johor Bahru untuk mempertimbangkan pembinaan pusat hemodialisis ini di gugusan FEDA Tenggara. Buat masa ini, pesakit-pesakit buah pinggang di gugusan FEDA Tenggara perlu mendapatkan rawatan dengan jarak yang jauh, iaitu di Bandar Mersing, daerah Kota Tinggi atau daerah Johor Bahru. Seterusnya, berkaitan kelestarian generasi kedua FEDA, kebanyakan FEDA di seluruh negara telah mewujudkan jawatan kuasa perumahan lot generasi kedua FEDA. Saya ingin bertanyakan status permohonan lot generasi kedua FEDA bagi FEDA-FEDA dalam kawasan Parlimen Mersing. Selain itu, saya ingin bertanyakan adakah pihak FEDA ada menyediakan peruntukan untuk membina infrastruktur asas di lot generasi kedua FEDA ini. Dalam hal ini, saya ingin mencadangkan kepada pihak FEDA untuk membenarkan semula pemasangan meter kedua elektrik dan air di tapak rumah peneroka FEDA. Ini bagi membolehkan generasi kedua membina rumah di tapak rumah peneroka, iaitu ibu bapa mereka. Sebelum ini, kebenaran pernah diberikan tetapi kini sudah dihentikan. Justru, saya memohon pihak FEDA untuk membenarkan semula perkara ini untuk kelestarian generasi kedua FEDA. Terakhir, saya ingin bertanyakan sejauh mana pelaksanaan projek menaik taraf jalan-jalan pendapatan FEDA dan jalan-jalan ladang milik peneroka yang mengalami kerosakan dalam Parlimen Mersing, khasnya jalan-jalan ladang dalam kawasan FEDA Tenggara Timur 1. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maklumat ahli yang berhormat, peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 7.7 juta setahun yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
adalah untuk penyelenggaraan dan pembayaran bil lampu jalan serta setia ada di kawasan Felda seluruh negara. Peruntukan untuk membayar kos operasi lampu jalan ini akan berterusan pada tahun-tahun yang akan datang. Buat masa ini belum ada perancangan untuk pemasangan lampu jalan yang baru dan sekiranya terdapat keperluan kajian dan anggaran peruntukan perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Berkaitan jumlah lampu jalan, terdapat 249 lampu jalan di gugusan Nita, 823 lampu jalan di gugusan Tenggaro dan 155 lampu jalan di gugusan Endau di dalam Parlimen Mersing, menjadikan jumlah keseluruhan lampu jalan yang sedia ada sebanyak 1,227 lampu. Pembinaan pusat hemodialisis di wilayah Johor Bahru melibatkan tapak bola jaring Felda Sungai Sayong dan bangunan PDK Felda Pemanis 2 bagi wilayah Segamat. Justifikasi pemilihan lokasi adalah berpandukan kepada bilangan pesakit yang akan menggunakan fasiliti tersebut dan bangunan atau tempat sedia ada yang boleh diubah suai untuk dijadikan pusat hemodialisis. Inisiatif ini akan ditambah dari semasa ke semasa berdasarkan keperluan sesebuah wilayah atau gugusan. Selain itu, Koperasi Pemodalan Felda 2 KPF2 dan Yayasan Felda juga bekerjasama untuk membuka pusat dialisis di Felda Tenggaro yang dijangka akan beroperasi pada tahun 2024 dengan dana peruntukan daripada KPF2 dan Yayasan Felda. Permohonan lot generasi kedua Felda LGF di Parlimen Mersing melibatkan 3 kawasan tanah perancangan iaitu Felda, Endau, Felda Tenggaro Selatan dan Felda Tenggaro 5. Penentuan jumlah unit lot masih dalam tindakan, pihak jawatankuasa bertindak rancangan. Perancangan Felda dalam menyediakan peruntukan infrastruktur asas adalah berdasarkan pengumuman kerjasama antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Felda sendiri. Felda telah meluluskan peruntukan dalaman bagi kegunaan kawasan yang memenuhi syarat penyaluran peruntukan. Selain itu, Felda bertindak menyediakan garis panduan dan terma rujukan proses permohonan lot kediaman berdasarkan kaedah di bawah enakmen tanah negeri. Felda juga bertindak sebagai pemudah cara antara jawatankuasa bertindak yang ditubuhkan pada peringkat rancangan dengan pihak berkuasa negeri. Felda juga bertindak sebagai pihak yang menyokong kawasan yang dicadangkan untuk pembangunan lot kediaman generasi yang memastikan tapak cadangan sesuai untuk dibangunkan serta tidak bertindih dengan kegunaan Felda pada masa hadapan. Kebenaran bagi penyambungan elektrik untuk binaan rumah kedua dalam kawasan tapak rumah asal Penoka 2, rumah 1 lot 2R1L telah pun dibenarkan dan dilanjutkan hingga 31 Disember 2023 dengan penekanan bahawa rumah telah siap dibina sebelum 31 Disember 2023. Lanjutan masa ini juga adalah tertakluk kepada semakan serta penambahbaikan akta-akta berkaitan kebenaran binaan rumah kedua dalam kawasan tapak rumah asal Penoka. Surat kebenaran penyambungan elektrik bagi 2R1L telah diedarkan kepada pengarah wilayah dan pengurus-pengurus rancangan dan syarat-syarat sebelum ini masih terpakai. Berkenaan dengan pelaksanaan projek menaik taraf projek jalan kampung dan jalan pertanian ke kebun Penoka di Parlimen Mersing, kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM500 juta bagi tujuan menaik taraf projek jalan kampung PJK di kawasan Felda seluruh negara. Namun begitu, penyaluran dana adalah secara berperingkat iaitu mengikut rolling plan yang diluluskan setiap tahun. Untuk maklumat, rancangan yang terlibat dalam pelaksanaan projek di bawah dana ini adalah Felda Nita 02. Manakala 9 lokasi rancangan di bawah Parlimen tersebut telah dilaksanakan dengan menggunakan pakai pelbagai dana peruntukan. Pemilihan lokasi pelaksanaan adalah berdasarkan keperluan kritikal. Untuk makluman juga, sebanyak RM200 juta telah diperuntukkan secara berperingkat bagi pelaksanaan projek jalan pertanian PJP di seluruh negara. Sebanyak 10 pakej menaik taraf dan penyelenggara jalan pertanian meliputi 10 rancangan di bawah Parlimen Mersing telah dilaksanakan di bawah Rolling Plan 2 dan 3. Pelaksanaan projek untuk menarik taraf jalan pertanian kebun Penoka di Felda Tenggaro Timur 01 tersenarai dalam perancangan Rolling Plan keempat dan bakal diadakan pada tahun 2024. Baki kedua-dua peruntukan akan dilaksanakan mengikut Rolling Plan seterusnya bagi membolehkan keseluruhan peruntukan dimanfaatkan sepenuhnya untuk memastikan Penoka dalam rancangan Felda dapat menikmati kemudahan jalan kampung dan jalan ladang yang terbaik.
Kesimpulannya, Tuan Yang Di-Pertua, Ahli Parlimen Mersing dan pengundi Mersing amat beruntung. Itu saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Menteri atas jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya adalah, adakah pihak kerajaan bercadang untuk meneruskan cadangan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib, iaitu menjadikan Fedah Tenggoroh 2 sebagai kawasan bandar baru Fedah dengan menaik taraf klinik kesihatan Fedah Tenggoroh 2, mewujudkan balai polis dan juga balai bomba. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya menjawab hanya bagi pihak Felda dan tidak bertanggungjawab atas Felda, dan saya akan mendapat maklumat dan memberikan jawapan secara bertulis. Terima kasih. Ahli yang berhormat bagi kawasan Bandar Kuching. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Timbalan Menteri Belia dan Sukan, saya ingin membawa perhatian kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri tentang keperluan untuk menambah baik dan menaik taraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak yang terletak di Jalan Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Saidi Adrus. Kompleks tersebut mempunyai potensi untuk diguna pakai dengan lebih menyeluruh oleh orang ramai, terutamanya anak muda di kawasan Bandar Kuching, untuk mencungkil bakat yang ada ataupun untuk memberikan platform bagi membolehkan mereka menjalankan aktiviti yang sihat. Oleh yang demikian, saya berharap Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh membentangkan perancangan kerajaan untuk menambah baik fasiliti tersebut dan juga jika ada rancangan lain untuk menambah lebih banyak fasiliti sukan dan program untuk anak muda di kawasan Bandar Kuching. Sekian, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Yang Berhormat, saya ingin mengucapkan terima kasih atas keprihatinan ahli Yang Berhormat membangkitkan usul berkaitan dengan menaik tarafan Kompleks Belia dan Sukan Sarawak yang menyediakan kemudahan seperti kolam renang, auditorium, gimnasium, asrama, gelanggang terbuka futsal, bola jaring dan bola tampar. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, Kementerian ini menerusi Rolling Plan keempat RP4, Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 telah mempunyai perancangan jangka panjang untuk menaik taraf kemudahan ini, termasuk cadangan pembinaan sebuah gelanggang tertutup dan membaik pulih gelanggang-gelanggang sedia ada. Namun begitu, pada ketika ini, pihak kementerian sedang melaksanakan kajian berkaitan dengan aspek kesesuaian tanah berikutan dengan masalah mendapan yang berlaku di tapak kompleks berkenaan. Jadi kajian ini dijangka selesai pada akhir tahun 2024 dan berpandukan kepada keputusan kajian nanti, kementerian akan memberikan pertimbangan menyeluruh terhadap kerja-kerja naik taraf Kompleks Belia dan Sukan Sarawak tetap pada peruntukan semasa oleh kementerian. Kementerian Belia dan Sukan juga komited dan sentiasa bersedia untuk membangunkan kemudahan sukan berasaskan kepada keperluan di sesuatu kawasan demi mencapai hasrat untuk memudayakan kehidupan bersukan dan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang menyeluruh tadi. Saya ingin bertanya, tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri berkata ada isu tanah. Jadi jika boleh huraikan atau bentangkan isu-isu yang dihadapi dan kenapa kajian tersebut haruslah dibuat sehingga hujung 2024? Bolehkah kajian itu dipercepatkan? Dan jika ada masalah tanah dan tidak sesuai untuk dibina di kawasan tersebut, adakah perancangan lain untuk dibina atau ditambah baik di kawasan lain di Bandar Kuching? Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Untuk pengetahuan Yang Berhormat juga, dalam isu kajian, bila kita sebut kajian, ia yang pertama sekali mengambil masa selalunya selama 6 bulan. Kemudian kita juga harus ambil kira aspek peruntukan yang di mana kita memerlukan maklum balas daripada Kementerian Kewangan. Jadi kedua-dua perkara ini cukup penting sebelum kita dapat memulakan satu-satu projek. Dan bila kita sebut kajian, kita juga mendapati bahawa mendapan tersebut harus kita address dengan mendapat nasihat daripada terutama sekali KKR. Ini juga berlaku di beberapa kompleks sukan yang lain di mana kita mendapati ini adalah salah satu masalah yang cukup besar kerana ia melibatkan tapak dan juga kalau kita nak bina dalam soal kalau tidak sesuai tanah tersebut, kita harus mendapatkan nasihat
dan juga kita boleh fikirkan atau kita boleh rundingkan tapak yang lain sesuai seperti syarat-syarat yang telah diletakkan. Contohnya mendapat kebenaran dan tiada halangan untuk sebarang pembinaan. Namun demikian, saya yakin bahawa pihak Kementerian Belia dan Sukan kami sedia juga untuk laksanakan ataupun kami bersedia untuk kemukakan beberapa maklumat tambahan berkait dengan masalah yang telah pun didapati di Kompleks Belia dan Sukan Sarawak tersebut untuk makluman ahli yang berhormat. Terima kasih. Ahli yang berhormat bagi kawasan Bandar Kuching. Terima kasih sekali lagi Yang di-Pertua. Singkat saja. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan, saya sekali lagi ingin membawa perhatian kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri tentang kepentingan pembinaan klinik kesihatan Taman Jaya di Bandar Kuching untuk menangani isu kesesakan di hospital atau klinik-klinik oleh penduduk-penduduk kawasan Bandar Kuching. Oleh demikian, saya berharap Timbalan Menteri boleh membentangkan status terkini projek tersebut dan juga menyegerakan projek tersebut untuk kepentingan orang ramai. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bandar Kuching. Tuan Yang di-Pertua, untuk maklumat ahli Yang Berhormat, Klinik Kesihatan Jenis 2 Tabua Jaya Kuching telah diluluskan pada tahun 2016 di bawah Rolling Plan 1 RP1 Rancangan Malaysia ke-11 dengan kos sebanyak 40 juta. Projek ini dilaksanakan secara berfasa dan fasa pertama melibatkan skop kerja tanah telah bermula pada 28 Ogos 2017. Fasa pertama ini telah siap sepenuhnya pada 28 Februari 2018 dengan kos kontrak berjumlah ringgit Malaysia 1.33 juta. Selepas kerja-kerja tanah ini siap, tapak projek perlu dibiarkan untuk tempoh tertentu bagi memberikan masa untuk mendapan berlaku terlebih dahulu. Apabila tapak tersebut telah stabil, barulah fasa kedua projek iaitu melibatkan skop kerja bangunan dapat dimulakan. Proses ini amat penting bagi memastikan bangunan yang disiapkan kelak tidak menghadapi masalah keretakan bangunan yang disebabkan oleh mendapan tanah. Fasa kedua projek ini iaitu melibatkan skop kerja bangunan telah bermula pada 8 Disember 2021 dan dijadualkan siap pada 13 Jun 2024. Sehingga 31 Oktober 2023, kemajuan kerja di tapak telah mencapai 54.96% berbanding jadual sebenar 59.55%, iaitu kelewatan sebanyak 4.59% yang bersamaan dengan 24 hari lewat. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat Bandar Kuching, kelewatan projek ini berpunca daripada keadaan cuaca buruk dan kekurangan bahan binaan iaitu simen di pasaran pada bulan Oktober 2022 hingga Disember 2022 yang menyebabkan kerja-kerja di tapak tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan. Sehubungan itu, pihak Jabatan Kerja Raya Sarawak selaku agensi pelaksana projek ini telah memberi kelulusan lanjutan EOT nombor 1 berjumlah 6 hari kepada kontraktor. KKM bersama-sama JKR Sarawak akan terus memantau projek ini dengan rapi supaya kelewatan yang berlaku dapat dikurangkan dari semasa ke semasa, seterusnya dapat memastikan projek ini dapat disiapkan mengikut jadual. Tuan Yang di-Pertua, di samping membina baharu dan menaik taraf fasilitis, salah satu usaha yang dilaksanakan oleh KKM di bawah kerajaan perpaduan ini adalah pemerkasaan skim perubatan madani yang merupakan satu inisiatif bagi menampung keperluan kesihatan golongan B40 terhadap rawatan sakit-sakit ringan melalui kerjasama dengan klinik-klinik swasta yang berdaftar di bawah program ini. Untuk maklumat Yang Berhormat Bandar Kuching, di sekitar kawasan Tabuan Jaya ini terdapat 4 klinik swasta berdaftar di bawah skim ini dan sehingga 17 November 2023 sebanyak 510 lawatan pesakit telah dilakukan di kesemua klinik swasta tersebut dengan jumlah perbelanjaan sebanyak ringgit Malaysia 29,046.7
Kementerian Kesihatan Malaysia dan Protect Health Corporation Sdn Bhd juga akan terus berusaha untuk meningkatkan pelibatan klinik-klinik swasta di dalam skim perubatan madani ini. Sebagai contoh baru-baru ini, iaitu pada 4 November 2023, satu sesi libat urus bersama pengamal perubatan swasta di Kuching telah diadakan dengan penglibatan seramai 50 orang wakil dari klinik-klinik swasta untuk memberi penerangan yang lebih jelas mengenai skim perubatan madani yang sedang dijalankan ini. Inisiatif seumpama ini juga akan terus dilaksanakan daripada masa ke semasa akan datang, termasuklah ke kawasan-kawasan lain di negeri Sabah dan Sarawak. Sekian, terima kasih. Ini betul. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang sangat menyeluruh tadi. Sebenarnya soalan tambahan saya mudah saja, tapi mungkin boleh bagi jawapan tulis jika tak ada data tersebut. Saya mendengar bahawa ada isu kekurangan bahan mentah simen contohnya. Saya nak tanya di seluruh Sarawak, ada kes lain ataupun projek lain yang dilambatkan disebabkan kekurangan bahan mentah ataupun isu yang lain? Jika boleh, soalan bertulis. Dan saya ingin sebenarnya bagi komen, sebenarnya Timbalan Menteri sangat peka isu ini, pernah datang ke tapak klinik Taban Jaya dan saya berharap next round kita pergi bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman, saya telah pun melawat klinik Tabuan Jaya dan juga beberapa buah klinik di seluruh Sarawak, Sabah dan juga di Semenanjung. Berlainan dengan masalah projek sakit di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak kita mengalami projek-projek sakit akibat kekurangan bahan-bahan mentah, terutama sekali simen. Dan juga untuk maklumat Yang Berhormat Bandar Kuching, salah satu projek-projek yang sangat-sangat terkesan dengan bekalan simen adalah projek di klinik kesihatan jenis 3 di Lawas dan juga hospital di Lawas. Dan juga begitu di beberapa buah klinik-klinik kesihatan kita seperti di Serian, di Semop, mengalami kelewatan akibat bahan-bahan bekalan bahan mentah ini lambat sampai dan tidak ada berada di pasaran. Dan juga saya boleh memberikan lagi maklumat lanjut punca-punca kelewatan projek-projek dan juga ada sebahagian untuk maklumat Yang Berhormat Bandar Kuching, sebahagian daripada bahan-bahan binaan tersebut adalah merupakan bahan-bahan industrial building system dengan izin Yang di-Pertua, di mana bekalan tersebut juga mengalami kelewatan memandangkan bahan-bahan tersebut diimport melalui pelabuhan di Semenanjung untuk sampai ke Sarawak, dan juga permintaan adalah sangat tinggi memandangkan kita selepas pandemik COVID-19 kita giat mengejar jadual untuk menyiapkan klinik-klinik kesihatan, dan juga klinik-klinik kesihatan ini sangat-sangat terkesan terutama sekali di kawasan pendalaman. Dan saya berharap agar Yang Berhormat Bandar Kuching, walaupun Bandar Kuching, tetapi boleh juga membawa hasrat dan suara klien dengan izin di pendalaman Sarawak yang ketika ini pun mengalami keadaan sakit, sedangkan proses ataupun core business KKM adalah untuk mengubat pesakit-pesakit ataupun masyarakat kita, tetapi projek-projek kita juga mengalami sakit dan juga memerlukan rawatan yang sangat penting, Tuan Yang Bertua. Dengan itu saya merasakan masalah-masalah berkenaan projek sakit ini adalah merupakan tanggungjawab Yang Berhormat untuk memantau dan juga menegur agensi-agensi pelaksana terutamanya. Dan juga berdasarkan jawapan saya tadi, Yang Berhormat Tuan Yang Bertua, saya ingin menekankan agar Yang Berhormat agar peka kepada skim perubatan madani. Kalau kita lihat untuk di kawasan Bandar Kuching, penerimaan memang baik, tetapi jumlah kedatangan agak sedikit. Mungkin maklumat-maklumat tidak sampai, dan juga begitu di bandar-bandar besar di Semenanjung. Walaupun terdapat di beberapa kawasan mempunyai peningkatan dari sudut penerimaan dan juga penggunaan dana daripada skim perubatan madani, tapi kita berharap agar skim perubatan madani ini dapat diambil, dapat diguna pakai dan juga dapat mengurangkan beban kesesakan di hospital-hospital kerajaan. Itu saja Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih. Ahli Yang Berhormat bagi kawasan Mersing. Datuk Yang Bertua, kerajaan perlu memastikan sektor pengeluaran makanan menjadi agenda mampan negara. Industri padi dan beras merupakan salah satu segmen pertanian terpenting dan perlu dibangunkan secara sistematik supaya isu keterjaminan bekalan beras tidak terus membebankan rakyat.
Sudah tiba masanya kerajaan berusaha memperbarui list pelan infrastruktur, membangunkan kawasan pertanian baharu dan memanfaatkan penggunaan teknologi masa kini dalam meningkatkan hasil pertanian negara. Saya menyambut baik cadangan dari kerajaan untuk membuka kawasan baharu penanaman padi. Kerajaan wajar mempertimbangkan cadangan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor untuk menggunakan tanah-tanah di negeri Johor bagi projek penanaman padi yang secara langsung dapat meningkatkan produktiviti pengeluaran beras tempatan. Negeri Johor memiliki 10 kawasan penanaman sawah padi berkeluasan 2,254.39 hektar. Di Parlimen Mersing terdapat 2 kawasan penanaman padi iaitu di Kampung Semaloi dan Kampung Air Papan dengan keluasan 449 hektar yang digelar Periuk Naksik Selatan. Walau bagaimanapun, kedua-dua kawasan sawah di Mersing ini mempunyai masalah sistem pengairan untuk membekalkan air ke sawah padi. Kawasan sawah padi di Air Papan tidak dapat diusahakan di luar musim memandangkan Air Papan hanya bergantung kepada air hujan ketika musim monsun timur laut. Kawasan sawah padi di Kampung Semaloi Endau pula terpaksa berkongsi sumber air daripada empangan labung dengan pengguna domestik. Selain daripada isu sumber air, kedua-dua kawasan sawah juga mempunyai masalah infrastruktur asas seperti perparitan dan laluan jalan. Saya difahamkan, projek menaik taraf infrastruktur pengairan sawah Endau bernilai RM19 juta telah dimohon melalui rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12 Rolling Plan ketiga pada tahun 2022 tetapi tidak disenaraikan pendek di peringkat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Projek tersebut telah diangkat semula pada tahun 2023 melalui RP4 RMK ke-12 untuk dipertimbangkan semula. Status terkini permohonan projek ini disenarai pendek dan telah dibentangkan di peringkat akhir Unit Perancangan Ekonomi EPU. Sehubungan dengan itu, saya ingin mencadangkan agar kawasan sawah skim pengairan Semaloi Endau dan skim pengairan Air Papan Mersing dimasukkan di bawah pengurusan pembangunan jelapang padi Pejabat Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Integrated Agricultural Development Area IADA Rompen Pahang. Buat masa ini, belum ada AIDA di negeri Johor. Peruntukan AIDA lebih besar dan menumpukan lebih kepada infrastruktur berkaitan sawah yang tidak lengkap dan perlu dinaik taraf. Hal ini pastinya mampu menyelesaikan isu-isu bagi kedua-dua kawasan sawah Semaloi dan sawah Air Papan ini. Seterusnya meningkatkan produktiviti dan hasil serta mampu menjadi satu tarikan agro pelancongan di Parlimen Mersing. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Mersing atas soalan ini dikemukakan. Datuk Yang Dipertua, terlebih dahulu saya mohon menjawab mewakili Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM kerana kedua-dua Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri terlibat dengan program rasmi kerajaan yang telah dijadualkan lebih awal. Untuk makluman Yang Berhormat, pada masa ini KPKM sedang meneliti permohonan dan cadangan peluasan kawasan penanaman padi daripada kerajaan negeri beserta ulasan daripada Jabatan Pertanian Negeri Johor dan bahagian pembangunan industri tanaman Jabatan Pertanian Malaysia. Input terkini yang sedang dikemas kini bagi memastikan kesemua gerak kerja yang bakal dikemukakan untuk persetujuan dan kelulusan pengurusan tertinggi dan anggota pentadbiran adalah dalam keadaan teratur. Dan dalam hal ini, pelbagai aspek perlu diteliti dan diambil kira secara menyeluruh yang turut merangkumi kos semasa yang telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 dan juga kos baharu meliputi perkara-perkara berikut. Ada beberapa perkara yang di peringkat KPKM mengambil fokusnya adalah yang pertama tentang implikasi kewangan, pengairan dan juga saliran. Kajian sumber air secara menyeluruh perlu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum projek infrastruktur pengairan dan saliran dijalankan. Kajian ini merangkumi punca dan kecukupan sumber air untuk penanaman. Walau bagaimanapun, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Johor akan menjalankan langkah segera dengan mengemukakan permohonan peruntukan melalui bahagian pengairan dan saliran pertanian BPSP KPKM sebanyak peruntukannya sekitar RM810,800 bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan perbaikan infrastruktur di sawah Endau dan sawah Air Papan. Ini bertujuan memastikan infrastruktur
seperti peparitan dan laluan jalan dapat berfungsi dengan baik. Bagi memperkasakan infrastruktur pengairan, projek menaik taraf infrastruktur pengairan dan saliran pertanian di sawah endau bernilai 19 juta seperti mana Yang Berhormat maklumkan tadi akan dipohon semula melalui rancangan Malaysia ke-12, manakala kajian sumber air juga dicadangkan bagi sawah Semaloi dan juga sawah air papan supaya mengenal pasti potensi sumber air yang dapat dibangunkan bagi tujuan sistem pengairan pertanian di kawasan tersebut. Bagi perkara kedua, iaitu subsidi dan juga insentif input dan juga output. Pada masa yang sama, sekiranya intensiti penanaman ditingkatkan sehingga 2 kali setahun dan purata hasil ditingkatkan melebihi 5 tan metrik setiap hektar, anggaran peruntukan subsidi dan insentif bagi keseluruhan kawasan pembangunan pertanian bersepadu AIDA Rompin akan melibatkan anggaran kos sebanyak 29.9 juta setahun. Itu implikasi kewangan dari segi insentif dan juga insentif input dan juga output tadi. Jumlah ini adalah termasuk anggaran pertambahan sebanyak 2 juta iaitu 7.36% daripada peruntukan subsidi dan juga insentif asal. Yang ketiga adalah tentang perjawatan dan juga operasi. Selain itu, projek pembangunan infrastruktur pengairan dan kerja-kerja operasi serta penyelenggaraan perlu disokong dengan keperluan modal insan. Pembantu awam diperlukan untuk kerja-kerja operasi di kawasan skim seperti pengurusan rumah pam, pintu kawalan pasang surut, pintu-pintu air dan sebagainya. Kos penggunaan elektrik dan air bagi struktur pengairan juga diperlukan bagi memastikan pelaksanaan kerja adalah teratur dan juga efisien. Dalam hal ini, kos yang dianggarkan mencecah 744,000 setahun. Seterusnya adalah implikasi perundangan. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, perkara ini juga melibatkan pelibatan dan persetujuan 2 negeri iaitu Pahang dan juga Johor yang mana akan melibatkan implikasi perundangan. Justru itu hal ehwal seperti kebenaran menjual padi di antara 2 negeri ini perlu diteliti dan dibincang sebaiknya bagi memastikan gerak kerja dan penguatkuasaan yang terlibat dapat dilaksanakan sewajarnya. Seterusnya adalah tentang keputusan dasar. Cadangan perluasan AIDA Rompin ini yang melibatkan kawasan keseluruhan baharu seluas 6,237 hektar adalah selari dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan pengeluaran produktiviti padi negara melalui strategi di bawah dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan 2.0 dengan penekanan kepada peningkatan kecekapan guna tanah dan air untuk produktiviti yang lebih tinggi. Namun yang demikian, perkara ini memerlukan penelitian sewajarnya oleh pengurusan tertinggi kementerian berdasarkan justifikasi yang telah dinyatakan sebelum dikemukakan kepada pihak sebelum dikemukakan untuk pertimbangan dan keputusan ahli jemaah menteri. Dan untuk makluman juga, semestinya KPKM ini menyokong sepenuhnya cadangan ini sebagai salah satu inisiatif untuk mempertingkatkan pengeluaran padi tempatan di samping menjamin pengekalan kawasan penanaman padi negara yang saban tahun menghadapi masalah pengecilan kawasan akibat daripada penukaran status guna tanah. Itu saja, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih, Datuk Yang Bertua. Terima kasih Timbalan Menteri Pertahanan atas jawapan diberikan. Soalan saya adalah, pertamanya, isu untuk membawa masuk kawasan Semaloi dan Air Papan dalam Parlimen Mersing ini di bawah AIDA Rompin telah bermula 2016 dan saya difahamkan perkara ini terhenti ketika era pandemik COVID-19 lah. Jadi apakah timeline di pihak kementerian untuk membolehkan kedua-dua kawasan Semaloi dan Endau ini dimasukkan dalam AIDA Rompin kerana memang kami memerlukan peruntukan khas daripada AIDA ini untuk membangunkan kedua-dua kawasan lah, khasnya berkaitan dengan pengairan. Kerana kalau kita harap pada JPS memang tak mampu nak tampung sebab kosnya agak besar. Baik di Semaloi dan di Air Papan pun JPS ada mohon untuk tempatan banjir Sungai Tenggelu yang akan melibatkan sekali sumber air daripada sawah Air Papan lah. Jadi kita mengharapkan bila bawah AIDA ni peruntukan lebih besar dapat diberikan. Dan keduanya, sebagaimana saya kata sebelum ini adalah di Johor memang tidak ada AIDA langsung. Jadi adakah sekiranya kawasan Mersing dapat masuk dalam AIDA Rompin, adakah pihak kementerian juga akan bercadang untuk memasukkan sekali kawasan Kahang dalam Parlimen Sembrong untuk masuk sekali dalam AIDA Rompin ini kerana jaraknya tak berapa jauh daripada kawasan AIDA Rompin. Itu sahaja. Terima kasih Tan Sri. Datuk.
Terima kasih Yang Berhormat Mersing. Datuk Yang Di-Pertua berhubung dengan dua persoalan yang dikemukakan. Yang pertama adalah tentang timeline kita. Kita tahu seperti mana yang tadi jawapan yang telah diberikan oleh pihak kementerian berhubung beberapa faktor yang menyebabkan proses untuk kita memastikan projek ini dapat kita laksanakan dengan baik. Sebab itu kalau kita lihat timeline ini, cadangan untuk memasukkan sawah padi Semaloi dan juga air papan Mersing ini di Johor ini dalam kawasan jelapan padi Aida Rompin ini mengambil tempoh sekurang-kurangnya kalau mengikut timeline di Kementerian Pertanian itu adalah 18 hingga 24 bulan. Kerana dia melibatkan ada beberapa perkara yang mungkin saya boleh maklumkan, iaitu adalah yang pertama adalah kajian berkaitan potensi kawasan yang ingin dimajukan oleh bahagian pengairan dan juga saliran. So potensi kawasan itu harus dilihat. Yang pertama, dan tempoh masa dianggarkan untuk kita lihat potensi itu sekitar 12 bulan juga, 1 tahun. Kita harus mengambil masa itu. Yang kedua adalah kelulusan daripada beberapa jabatan pertanian negeri sendiri. Yang kedua adalah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, MMKN. Perbincangan di peringkat MMKN dan juga MMKN beserta permohonan oleh kerajaan negeri. Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa, dan kalau kita lihat proses ini mengambil masa sekitar 4 bulan daripada itu. Dan yang ketiga adalah permohonan ini akan diangkat ke Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi selepas, kalau kita tahu, selepas kita buat kajian, selepas daripada kita bawa ke MMKN itu, barulah permohonan ini akan diangkat ke Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Selepas itu, tanggungjawab kita adalah menyediakan memorandum di peringkat Jemaah Menteri dan kita akan dapatkan juga ulasan daripada memorandum daripada Jemaah Menteri ini daripada beberapa kementerian. Kementerian yang terlibat daripada ulasan ini adalah Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar Perubahan Iklim, dan terakhir adalah Jabatan Perkhidmatan Awam. Sebab kalau kita lihat tadi, kita ada melibatkan juga dari segi guna tenaga dan tambahan tenaga kita dalam melaksanakan projek ini. Dan yang seterusnya adalah kita akan melakukan pemurnian MJM itu yang diangkat kepada Kabinet untuk kelulusan, dan seterusnya barulah kita buat pembentangan kepada Jemaah Menteri. Sebelum kita, dan seterusnya kita akan lakukan libat urus sebelum permohonan peruntukan bagi pelaksanaan. Dan kalau kita lihat pelaksanaan ini juga banyak bergantung juga kepada kemampuan kewangan dan sebagainya. Tapi kalau mengikut komitmen kita seperti mana yang disebut daripada awal tadi, memang kita tahu bahawa isu penanaman padi dan juga keperluan beras kita adalah merupakan satu keperluan bukan saja hari ini tapi jangka masa panjang kita. Sebab itu tadi ada juga Datuk Yang Di-Pertua dipersoalkan tentang bila kita melihat kepada beberapa kawasan seperti sawah padi Semaloi dan juga air papan, begitulah juga ditanya dengan Kahang. Saya minat dengan Kahang ini kerana di Kahang ini dia banyak udang galah sebenarnya di Kahang ni. Jadi kalau kita lihat merujuk kepada persoalan cadangan perluasan kawasan di Mukim Kahang itu, satu kajian menyeluruh berkaitan kesesuaian tanah dan juga ketersediaan infrastruktur itu juga harus kita ambil kira sebelum kita boleh melaksanakan dan memasukkan kawasan ini ke dalam AIDA itu sendiri. Dan ini akan dilakukan oleh jabatan dan juga bahagian yang terlibat di kementerian itu sendiri. Ini saja jawapannya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, dengan itu tamat sesi ucapan di bawah usul berkenaan perkara tadbir kerajaan Peraturan 17 pada hari ini. Kamar khas hari ini ditangguh sehingga Selasa 21 November 2023 jam 2.30 petang.